Okay, saya tahu pasar saham pada tahun 2014 masa saya attend seminar bangkit 2014. Masa tu saya nak belajar pasal bisnes. So separuh hari daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 1 tengah hari belajar pasal bisnes. Tapi selepas habis program tu ditampilkan dua orang speaker dekat atas pentas, Datuk Dr. Nazrikan dengan Haji Asri yang bercakap pasal saham dan selama 1 jam. Dan masa itulah saya kenal saham dan masa tu saya minat untuk terlibat dalam pasaran saham dekat Bursa Malaysia. Perniagaan maksudnya kita nak membantu orang. Sebenarnya dalam bisnes ni kita sebenarnya bukan sekadar buat duit. Kita sebenarnya nak bantu selesaikan masalah orang. Orang ada masalah kat luar sana dan kita ada solusi untuk dia, dan bila kita selesaikan masalah tu, dia bayar kita. So itulah bisnes bagi saya. Kita bantu orang sebenarnya. Kalau kita bantu orang dan dia tak bayar kita, itu amal jariah. Itu yang saya fahamlah tentang bisnes. Hidup ni bukan sekadar hidup biasa-biasa je. Sebab dengan ada impian tu, kita akan work for something dalam life kita, sama ada untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang yang kita sayang, atau especially orang yang kita dekat dengan kita. Okay? Jadi kalau kita tak ada impian, maka kita tak akan ada force ataupun tak ada orang kata apa orang kata kita tak ada macam sesuatu untuk yang kita nak kejarkan dalam life ni. Maksudnya kita bangun, makan, lepas tu tidur balik. Bangun, makan, tidur balik. Itu je kerja tiap-tiap hari. Tapi dengan impian buatkan kita punya hidup ni sentiasa ada looking forward for something. So saya rasa penting untuk ada impian. Kalau saya sendiri, dia ada dua cerita lah. Tapi saya nak share yang saya punya cerita. Sebab masa tahun 2006 saya pernah didiagnose sakit kena pneumothorax. Pneumothorax maksudnya paru pecah. So paru sebelah kanan saya pecah. Masa tu saya baru nak sambung belajar dalam medical school. Right, tapi masa kita buat medical check up tu, kena ambil x-ray, just found out that paru saya dah separuh hilang. Bukan separuh hilang, separuh pecah. Jadi dia dah compress tau. Dan because of that, saya kena lalui satu operation yang menyebabkan saya terlantar sakit selama 6 bulan. Saya tak boleh bangun. Dan saya terpaksa bergantung pada orang lain. Saya nak pergi toilet kena orang tolong, saya nak makan orang tolong, saya nak mandi tak boleh mandi. Jadi itulah keadaan yang saya rasa macam saya sangat helpless, saya sangat bergantung kepada orang lain, dan saya tak ada duit masa tu. Yang buatkan saya rasa satu hari nanti kalau saya boleh bangun bangkit semula, saya tak nak ada situasi yang saya tak ada duit sampai saya terpaksa bergantung pada orang lain. Saya nak kalau boleh saya boleh berdikari sendiri, alright, dan saya boleh survive hidup saya tu. Itu salah satu contoh lah kenapa saya suka financial freedom, kebebasan kewangan. Sebenarnya kejayaan tu adalah satu langkah lagi dari kita saat kita nak berputus asa. Kita usaha dan kita rasa nak give up. Tapi sebenarnya sikit lagi nak sampai. Kalau kita give up, habis lah. Sedangkan kalau kita usaha sikit lagi, teruskan sikit lagi je, kita dah capai dah benda tu. So kebanyakan masa adalah waktu kita nak berputus asa tu adalah kita nak capai dah sikit lagi. So jangan putus asa, teruskan juga. Sebab sebenarnya kalau kita berputus asa, kita akan menyesal sebab kita tak teruskan. So banyak keadaan dalam hidup saya sebenarnya ada situasi yang saya putus asa dan saya rasa menyesal. Contohnya, dulu saya masa sekolah rendah, saya attend ada satu program Iqra. Iqra tu yang kita kena pergi tiap-tiap hari lah ke sekolah untuk, masa tu waktu cuti sekolah, tapi kita kena pergi macam 5 hari macam tu untuk Iqra lah. Tapi ada satu hari tu saya terbangun lambat dan saya nak pergi tu, saya malu kalau saya masuk lambat. Jadi saya cakap kat mak saya tak nak pergi. Nanti orang cakap apalah, lambat lah, kena marah lah apa semua. Jadi saya tak pergi hari tu. Dan bila saya pergi hari esoknya, saya pergi balik semula dan saya tanya kawan saya, macam mana semalam? Okey ke? Kawan saya cakap ada je orang datang lambat dan tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Cikgu tak marah. Cikgu pun semain lambat juga basically. So kadang-kadang saya kata macam keadaan tu saya putus asa masa tu sebab saya fikirkan benda-benda yang negatif. Sebenarnya taklah seperti apa yang saya fikirkan. Sedangkan kalau saya pergi je, saya lambat pun tak ada apa-apa yang berlaku.
So banyak keadaan dalam life kita sebenarnya kita terlalu banyak fikir menyebabkan kita berputus asa, sedangkan apa yang kita fikir, yang kita risaukan tu taklah terlalu teruk sangat. So sebab tu saya kata dalam life kita ni buat je sampai habis, jangan putus asa sampai kita dapat apa yang kita nak. So itu penting bagi saya. So kenapa pelaburan saham Bursa Malaysia? Because of dia sangat simple bagi saya. Kita buka akaun CDS RM10, lepas tu kita boleh transfer duit berapa yang kita nak untuk kita terlibat dalam saham ni. Lepas tu kita boleh buat profit dan kita boleh transfer duit tu dengan sangat mudah. Simple. Saya adalah orang yang simple, saya suka simple. Dan kalau saya lihat forex, saham global, FCPO dan sebagainya, dia lebih complicated berbanding saham Bursa Malaysia. So itu adalah sebab utamalah kenapa saya pilih pelaburan saham dekat Bursa Malaysia lah basically. Pada saya terpulang pada masing-masing. Sebab ada orang, kita berbeza, minat berbeza, kita punya appetite berbeza, kita punya risk management punya kita punya endurance kita berbeza. Jadi depends pada masing-masing apa yang nak dikejarkan dalam pelaburan ni, apa dia punya target dalam pelaburan lah. So kalau dia rasa sesuai dengan dia pelaburan global, then dia boleh go for global lah. Tapi saya personally, saya lebih prefer pelaburan saham Bursa Malaysia. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di FB Nizam Malik page. Sesi hari ini petang kita akan adakan sekali lagi saham mastermind session with Nizam Malik. Tengah hari tadi kita dah buat part 1, okay, bersama dengan Puan Q. So hari ini kita petang ni kita akan ada beberapa guest ataupun jemputan yang kita akan invite untuk berada dalam sesi SMS Saham Mastermind Session ini. Okey, dan terima kasih kepada anda yang sedang menonton secara live. Okey, saya harap anda boleh bantu saya untuk klik button like dan share, okey, supaya lebih ramai kawan-kawan kita di luar sana dapat info yang kita sedang run sesi live untuk Saham Mastermind Session with Nizam Malik. Okay, so bagi anda yang baru saja follow sesi ini, saya Nizam Malik, saya merupakan founder kepada Saham Mastery. Kepakaran saya adalah membantu mereka yang masih lagi newbie dan zero knowledge berkaitan dengan saham untuk memulakan langkah jana wang dari pasaran saham, khususnya Bursa Malaysia. Okay, so masalahnya adalah saya melihat ramai orang nak terlibat dalam pasaran saham, ramai orang nak jana pendapatan melalui pelaburan saham, tetapi disebabkan tidak ada ilmu saham yang sebenar, maka ramai orang masih lagi struggle dalam mencari arah dalam melakukan pelaburan saham ni. Okey. Jadi apa yang saya nak buat adalah saya nak bantu lebih ramai orang untuk terlibat dalam saham, untuk tahu asas saham yang sebenar. Dan hari ini kita adakan sesi saham mastermind session SMS with Nizam Malik, dan sesi ini adalah bernilai RM297, tetapi kita adakan sesi ini secara percuma, okey, sempena bulan Ramadan dan juga dalam tempoh PKP ini. Okey, so saya harap anda boleh respon kepada saya. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Dan sekiranya semuanya okey, dan kita akan ready untuk jemput tetamu kita yang seterusnya ni, yang pertama dalam sesi part 2. Okey, kita ada Tuan Wadi, okey, di talian. Sebentar lagi saya akan invite beliau masuk. Okey, so saya perlukan respon daripada anda yang sedang menonton sesi live. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Ada line ataupun dubbing dan sebagainya, ke echo dan sebagainya, tolong respon dulu. Okey, kalau anda semua okey, dan baru saya akan teruskan sesi saya lagi 1 minit. Cepat. Okey, alright, Saiful Daniel jelas. Okey, Hasrizal Mat Rozi ready. Okey, alright. Hafia Atif jelas. Okey, terima kasih kerana share. Terima kasih kerana klik button share. Alright, kalau boleh ramai-ramai tonton sesi live video kita pada petang. Kita dah petang. Tadi tengah hari, sekarang dah petang. Okey. Alright, so terima kasih kepada yang komen. Okey, so kalau semua dah ready, kita dah sekarang pukul 3, kita mulakan dengan tetamu kita yang pertama. Namanya adalah Tuan Wadi. Okey, saya harap Tuan Wadi dah ready. So jom kita teruskan. Okay, alright. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, Tuan Wadi, saya tak apa dengar suara Tuan.
dengar suara Tuan Wadi. Boleh check tak audio? Tak dengar suara. Sekejap saya cuba remove dulu dari stream. Tuan cuba masuk semula daripada link yang sama, okey? Okey, boleh tak? Cuba. Tak dengar suara. Yang lain dengar ke suara? Suara Tuan Wadi tak dengar. Okey, alright. Saya cuba remove dulu Tuan daripada stream. Nanti Tuan cuba masuk dalam live sekali lagi, okey? Okay, alright. So Tuan Wadi dah join tapi dia punya audio tak dapat nak dengar. So kita cuba sekali lagi. Kita minta Tuan Wadi untuk join. Biasalah macam ni line ada technical error sikit. Kita cuba sekali lagi. So saya menanti Tuan Wadi untuk join semula link. Okay. Okay, suara Tuan Wadi tak jelas yang tadi. Okay, right. So saya cuba berkomunikasi dengan tim saya. Okay, alright. So Tuan Wadi dah ada. Okay, test. Saya masih tak dengar suara. Nampak macam okey semua. Mungkin mic Tuan Wadi terputus ke? Macam mana? Boleh check? Test, tak dengar suara. Masih belum dengar suara. Okay, alright. So tak apa, okay. So kita akan cuba bantu dulu Tuan Wadi. Okay, Wani akan hubungi Tuan Wadi untuk check dulu audio. So sementara tu kita akan cuba invite guest yang lain dulu, okay. Alright, boleh ya? Okay, alright. Okay, alright. So kita ada gangguan audio, tak dapat dengar suara Tuan Wadi. Test dengar suara tak? Masih tak boleh. Okay, alright. Masih tak boleh. Kita tak tahu apa masalah. Okay, so saya tunggu peserta yang seterusnya dulu. Kita tengok macam mana, ada tak siapa-siapa yang sedang masuk line. Okay, alright. So saya akan invite masuk Tuan Tamal dulu. Okay, alright. So Tuan Tamal dah ready? Boleh dengar suara saya? Okay, Cik. Saya dah ready. Okay, alright. So kita sekarang berada dengan Tuan Tamal untuk sesi saham mastermind session. Tuan Wadi mohon tunggu dulu, check dulu dengan Cik Wani kita line kita okey ataupun tidak, mic okey ataupun tidak, okey. So sementara tu kita akan go through dengan Tuan Tamal dulu, okey. So Tuan Tamal, kita ada 20 minit. Okay. Tuan boleh perkenalkan diri dulu, Tuan punya background dalam saham ni, ataupun macam mana boleh terlibat dalam saham lah. Okey, selamat petang kepada semua yang sedang menonton. Nama saya Tamal, okey, T-A-M-A-L Tamal. Okay. Background saya ni pejabat awam. Okey, kerja sebagai seorang guru di sekolah menengah. Jadi saya menetap di Johor Bahru. Johor Bahru juga? Johor Bahru, ya. Yeah. Johor Bahru kat mana? Okey. Dekat Taman Daya.
Taman Daya. Okey, tak jauh daripada saya. Okey, alright. Okay, so mengajar di sekolah SMK Majidi Baru 2. Okey, alright. Dah 3 tahun menetap di Johor Bahru. Sebelum ni di Sarawak selama 5 tahun di bahagian Kapit. Okey, Okay. alright. So macam mana boleh kenal saham, macam mana boleh terlibat dalam saham? Okay, so dengan saham ni sebab saya punya kursus minor. Minor saya adalah subjek ekonomi. Saya minor ekonomi, so saya tak berapa hebat lah ekonomi, tapi saya dulu daripada universiti dulu pensyarah-pensyarah adalah cerita pasal saham ni. Okay, dari situ saya berminat nak masuk saham. Setelah saya posting di Sarawak, tak ada peluang lah. Saya tak ada cara macam mana nak cari siapa, nak belajar macam mana. So saya tunggu je pindah ke JB. 2017 saya dapat berjaya pindah ke Johor Bahru. 2018 saya menghadiri sebuah kursus di Johor Bahru bernilai 2,500 selama 2 hari. Okey, alright. Untuk belajar tentang saham ni. So tanpa zero knowledge, tak ada apa-apa. Even saya tak tahu apa tu saham pun saya tak tahu. Saya masuk je. Dengan kesyukuran Tuhan saya dapatlah belajar beberapa teknik dan cara-cara macam mana kita nak buat duit melalui saham ni. Tapi masalahnya setelah saya belajar, saya tak aplikasikan ilmu yang saya dapat sebab saya takut. Takut nak terlibat. Takut, perasaan takut nak terlibat secara live. Walaupun ada tim yang support saya, ada guide saya, tapi saya dengan kesibukan kerja saya tak bagi penekanan secara mendalam lah pasal saham ni. So dari situ saya dah ambil gap dalam setahun lebih. Bila mulanya PKP ni, PKP fasa 1 iaitu 2 minggu. So saya ada grup perbincangan kelas saya. Mereka selalu buat perbincangan. Saya tengok dalam grup tu ramai yang berbincang pasal saham. Mereka kata inilah masa yang sesuai untuk beli saham, earn something lah. Minggu fasa 1 saya dah lepas peluang. Bulan Mac saya dah lepas. Bulan April saya bangun je hari Isnin pagi. Saya tak fikir apa. Secara terus saya nak beli saham. Bila saya nak open saya punya account CDS pun dah deactivate sebab setahun lebih tak guna. Saya terpaksa call saya punya broker beli secara offline. Saya belilah beberapa saham tapi dalam kuantiti yang minimum. 3 counter saya beli berdasarkan apa perbincangan dalam grup saya tu. Grup saya ada cadangkan ini counter-counter berpotensi. Tanpa saya buat apa-apa analisis, tanpa saya tak fikir panjang, saya tak apalah. Kita rugi pun tak apa. Bila masa kita nak mula takut macam ni, tak apa, kita terjun je. Tutup mata kita terjun je. Beli je dulu. Rugi pun tak apa. Saya beli lebih kurang 2,500 lah. Saya beli labur dalam saham. Ringgit? Ringgit. 2,500 ringgit saya beli saham. Beli saham. Modal saya pertama. Lepas tu saya tengok dalam 2 minggu tu saya dah earn, ada counter dia saya dah earn 50%, ada counter 13, semua yang counter 3 saya beli memang dapat keuntungan. Baik, 3 counter. Lepas tu saya sendiri cari lagi counter. Counter yang kedua minggu lepas saya beli MTech saya beli berharga 44 sen. Minggu lepas last week Monday saya beli. Lepas tu ada lagi saya beli dengan jumlah yang banyak. Saya beli sebanyak 6 lot. 6 lot dalam average dia dalam dekat dengan 2,000 lebih lagi. Lepas tu saya beli lagi satu counter ARBB berharga 30 sen. Saya beli 5 lot. Tapi malangnya counter-counter ni berada dalam cut cost saya sekarang. Saya tunggu sampai hari Jumaat ini. Tengok masih tak ada apa-apa perkembangan. Mungkin saya terpaksa cut cost dua-dua counter yang saya beli sendiri. So saya perlukan bantuan cik sekarang. So saya nak tahu ada ke counter. Saya nak tahu. So counter ni saya sebab saya punya kelemahan sekarang, saya tak boleh buat analisis secara fundamental, tak berapa kuat saya punya ilmu yang saya ada.
Lepas tu technical analysis memang out, zero knowledge saya technical. Saya cuma tahu apa tu support 1, support 2. Lepas tu resistant tu apa saya tahu, cut cost tu saya tahu. Macam mana kita nak buat dalam bentuk technical yang graph tu naik turun tu, saya memang zero knowledge. Saya memang tak tahu buat apa-apa. Lepas tu saya tengah cari ilmu lagi, saya nak belajar business value sesebuah syarikat. Macam contoh, kita tengok counter Padini dia, per share price dia sekarang RM2 lebih. Saya tengah belajar sekarang macam mana kita nak untuk long term. So syarikat itu boleh survive lagi 10 tahun akan datang ke. Saya nak tahu actually dia punya value, nilai, business value dia berapa. Macam mana kita nak cari per share price. Contohlah dia punya per share price, business value dia RM3. So harga dia sekarang baru RM2 lebih. So kita boleh beli counter tu. So untuk long term dia, harga sebenar value dia. So value dia turun, daripada itu yang saya kena, saya perlukan bantuan lah. Saya join kelas SMS ni dengan niat saya boleh ikut Encik Nizam dan boleh tunjuk ajar saya sudilah kalau ada apa-apa kelas lagi, berbayar ke tak berbayar ke saya tak kisah, dengan niat saya nak belajar betul-betul lah dalam dunia saham ni. Okay, alright. So basically your situation adalah you tak ada knowledge lah untuk start dalam saham ni. You just follow by call, dengar daripada group, beli, cubalah. So itu adalah masalah yang dihadapi oleh ramai orang lah. So apa perasaannya bila you beli saham dan you tak tahu apa yang you beli? Kenapa you beli? Apa perasaan tu? Okay, perasaan saya yang saya terpaksa pagi-pagi bangun, buka, menghadap dengan iPad saya, tengok saham tu naik ke tak naik. Pagi-pagi sampailah pukul 5 saya tunggu je. Saya tengok dan saya lagi tengok apa perbincangan dalam grup-grup semua. Saya tak skip satu pun. Saya tengok sampai pagi, sampai pukul 5. Sedang saya buat kerja lain, kerja-kerja sekolah, buat online class semua untuk student saya. Sambil tu saya tengok. Sebab saya tak ada knowledge yang cukup. Saya terpaksa bergantung kepada orang lain. So saya nak independent, saya nak berdikari. Saya betul. Nak belajar lagi. So itulah. Dan perasaan dia simple nak kata, kita punya emosi dia waktu mandi pun kadang-kadang fikir pasal saham. Harga kita macam ni, waktu tidur pun kita fikir pasal saham yang kita beli. So harga dia boleh naik ke tak boleh naik, sebab gangguan kita punya emosi kita. So betul. secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan lifestyle saya lah. Asyik fikir pasal saham, asyik fikir. Even saya buat sesuatu kerja pun tiba-tiba selalu pintas dalam fikiran saya pasal saham yang saya beli. Ada juga perasaan takut, mungkin akan rugi ke tak, kita akan untung ke. Tapi dalam perasaan saya fikir, cuba motivate diri saya, tak apa, rugi pun tak apalah. At least saya dah cuba, saya dah terjun, saya tak takut lagi. Saya dah buang perasaan takut saya dah terjun bila kita belajar daripada kegagalan. So saya motivate diri saya lah. Tapi you rasa ada ke cara untuk berjaya dalam saham? Ada ke knowledge tu? Knowledge saya dalam PKP ni, banyak kelas-kelas online yang saya ikut. Banyak sifu-sifu yang buat dalam sosial media, ada buat banyak online classes, dan setiap sifu dia ada dia punya teknik, cara dia masing-masing. Betul. So mereka memberi kelas itu berdasarkan knowledge yang mereka ada dengan pengalaman mereka. Dan merata kelas saya menghadiri, mengatakan data dia kata hampir 90% daripada bursa saham ni mereka gagal, maksudnya mengalami kerugian disebabkan macam individu yang saya lah sekarang. Mereka terjun tanpa ada ilmu. Betul. Harga bila dia kata harga turun, terus terjun beli. So tak ada knowledge, macam nak kata mereka gagal. So bagi saya, nothing is impossible. Kalau ada ilmu yang bagus, kita boleh berjaya dengan kesyukuran Tuhan.
Ya, tapi macam okay, so isunya sekarang adalah you don't have the knowledge tentang saham dan I think you need to find ways untuk dapatkan knowledge tersebut. But the problem adalah Ya. terlalu ramai orang bercakap tentang saham dekat luar sana. Terlalu ramai mentor, sifu dekat media sosial dan setiap orang pun berbeza, cakap lebih kurang sama tetapi berbeza. So macam mana caranya you nak pilih tu? Tahu tak? Macam mana you nak buat keputusan tu Okey. pilih? Ha. Okay, so kelas banyak live kelas yang kelas secara free yang saya attend itu, Ya. saya rasa mana satu mudah yang dengan lebih simple yang saya boleh faham. Betul. Apa yang mereka cuba sampaikan dengan simple yang boleh faham, boleh menarik minat saya. Yang kedua, yang pertama adalah saya mudah faham. Apa yang Betul. mereka cuba sampaikan saya mudah faham. Yang kedua, mereka menarik minat saya. Yang ketiga, dalam ada yang sifu-sifu dekat luar sana, dalam kelas free pun mereka mereka buat bukan semata-mata mereka bagi motivation saja, mereka share something knowledge yang mereka ada tanpa sebarang bayaran. Okey. Okay. So itu yang menarik saya dan kenapa saya ikut kelas SMS Tuan Nizam ni adalah disebabkan oleh motif Tuan Nizam nak membantu. Dengan motif Tuan Nizam ni nak kata simple, saya memang tertarik lah dengan cara penerangan Tuan Nizam ni, simple dah mudah difahami dan saya rasa ia sesuai, dia datang daripada diri saya. Saya yakin saya boleh follow dan bahasa yang Tuan Nizam yang gunakan pun simple, mudah difahami. Cara Tuan Nizam ni membolehkan saya lebih mudah faham dan saya rasa saya boleh ikut untuk perkembangan diri saya. Ya, okay, alright. So, cadangan saya boleh saya bagi pandangan? Boleh. Tuan Tamal. Okay, alright. So, pada pandangan saya, isu anda adalah berkaitan dengan knowledge saham, tak ada knowledge berkaitan dengan saham. So, very simple, kena dapatkan knowledge. The problem adalah takut dapat knowledge yang salah. So first you kena cari mentor, macam betul lah you cakap, cari orang yang mudah difahami dan dia cakap benda yang you boleh follow. Itu sangat penting lah. Okay, yang kedua adalah bila you dah belajar, pergi belajar saham, tak kisahlah secara online ataupun offline, the important thing adalah untuk implement knowledge tu selepas belajar. Rule yang saya bagi kepada student saya yang belajar dengan saya, dia kena implement the knowledge within 24 hours selepas dia belajar. Sebab saham ni dia very detail, okay, dan dia fundamental analysis technical ni adalah benda yang baru kita belajar. Kita tak ada belajar dekat sekolah semua ni. Okay, semua ni adalah benda-benda praktikal yang kita nak kuasai. So kalau kita belajar hari ni, lepas tu kita tinggalkan, selepas 10 hari, lepas 20 hari baru kita nak cuba recall balik semula, kita akan struggle kat situ. So that's why saya kata kena implement as soon as possible lah. So kena buat benda tu lah. Itu saya punya nasihat untuk Tamal dan semualah yang tonton secara live ni. Kalau ada masalah macam dah belajar tapi masih lagi struggle, is kadang-kadang bukan kita tak ada knowledge tetapi kita tak implement the knowledge. So saranan saya adalah konsisten lah, everyday ni kena make sure kita go through dengan proses belajar. Dan pesanan saya juga kepada Tamal adalah jangan belajar terlalu banyak. Kita boleh pergi semua ke page mentor, tapi kita nak tengok yang mana yang sesuai. Lepas kita rasa satu yang sesuai, kita fokus kepada satu sistem. Okay, kuasai satu sistem sampai berjaya. Masalah ramai newbie dekat luar sana adalah dia pergi follow terlalu ramai mentor, belajar terlalu banyak sistem dan dia tercampur aduk sistem tersebut. Last kali dia pening, tak tahu nak buat apa. Macam belajar indikator, macam-macam indikator dah belajar, tetapi last kali tak boleh nak decide juga. So that's the problem yang bercampur aduk sistem. So nasihat saya adalah supaya you cari seorang yang you boleh follow, ikut sampai habis, okay, dan betul-betul fahamkan sistem dia. Mesti ada somebody yang can help you. Okay, dan kita di Saham Mastery for sure kita ada program dan kita punya fokus adalah mula daripada bawah, basic. Okay, supaya basic you nampak hala tuju you. Itu adalah perkara yang akan bantu you untuk start balik semula lah. For sure kita nak go for technical analysis, tetapi ada perkara asas yang kita kena cover terlebih dahulu. Tentang account CDS, tentang hala tuju kita, tentang strategi. Semua tu adalah perkara yang bila you cover, you akan lebih jelas dan you ready for next step lah basically. So macam tu. Okay. So ada apa-apa soalan lagi?
Kalau saya berminat nak ikut Tuan Nizam punya kelas, so apa yang perlu saya lakukan, langkah yang seterusnya yang boleh Tuan Nizam dapat membantu perkembangan knowledge saya lah. Okay, alright. So, macam biasalah kita follow saya dekat Nizam Malik page. Kita buat live every day, saya dan tim. Okay. Kemudian boleh join kita punya newbie saham group. Percuma sahaja. Dalam tu kita ada banyak sharing video every day tentang motivasi, tentang saham, asas, tentang mindset. Semua tu kita share dalam newbie saham group. Tapi kalau you nak start dibimbing tentang sistem saya, apa account CDS yang saya pakai, kenapa saya pakai account CDS tersebut dan macam mana saya gunakan account CDS tersebut, sebut tu kita ada cover dalam program online kelas saham kami lah. Okay, kita ada Kickstart Saham Mastery untuk bermula. Okay, dan kalau you nak go to the next level untuk kajian saham, kita ada Premier Saham Mastery. Okay, tetapi saya tak nak you ambil semua. Saya nak anda bermula daripada bawah. So that anda tahu sistem saya lah, supaya anda jelas dan anda boleh follow. Kalau sesuai baru follow. Kalau tak sesuai tak perlu follow. So itu adalah apa yang saya boleh maklumkan lah. Okay, alright. Tamal, saya rasa ada banyak lagi perjalanan masih jauh lagi sebab you masih kira baru bermula sebab 2018 belajar tapi tak implement dan lupa semua basically. So start fresh. Kalau boleh apa yang dah faham sebelum ni boleh kita sebut unlearn dan relearn balik ilmu baru. Dan satu perkara yang saya nak pesan pada Tamal adalah jangan follow by call. Okay, dia akan mess you up. Okay, you akan pening kenapa pilih counter saham tersebut. Kita pilih counter saham yang kita kaji sendiri. Walaupun mula-mula kita macam tak pasti, tak sure, tak apa, just go through the process. Sebab lama-lama kita akan lebih yakin lagi lah. So macam tu. Okay? Okay. Alright, so clear tak sikit sesi hari ni? Clear. Dapat gambaran, rasa puas hati lah dan saya rasa open saya punya mind lah. Okay, alright. Okay, so saya rasa itu saja kita ada masa untuk Tamal. So boleh tak Tamal bagikan saya satu value kalau kita punya saham mastermind session ni. Kalau sesi macam ni saya fokus kepada you seorang dan jawab persoalan you, agaknya berapa value yang you nak give to SMS saham mastermind session? Maksud tuan macam mana? Value dia dari segi peratus ke, dari money value ke? Money value, agaknya berapa? Okay. Sesi macam ni yang saya luangkan masa untuk cakap dengan you seorang saja. Agaknya berapa value tu? Okay, so saya rasa kita bercakap dalam 20 minit macam ni. So apa yang saya dapat nasihat daripada Tuan Nizam, nasihat, dan ia macam kita tak dapat tengok tapi dalam mind saya rasa mind saya macam clear sikit. Sebelum ni macam keliru sangat bila dapat nasihat Tuan Nizam ni, macam dapat satu gambaran selepas ni apa yang perlu saya lakukan, dan saya dari hati saya rasa puas hati sikit. Ada perasaan puas hati dan mind saya open. So nilai saya rasa dalam 20 minit ni saya willing to pay 150. 150. Sebab motivate 150 boleh saya bayar untuk Tuan Nizam. Sebab yang ini yang diperlukan rakan-rakan yang berada di luar sana. Inilah sebenarnya macam sesi face to face. Face to face seorang ini yang saya percaya rakan-rakan ramai lagi dekat luar sana perlukan sesi macam ni lah. Baik, okay, alright. So terima kasih banyak Tuan Tamal kerana luangkan masa sesi kita pada hari ini. Okay, saya doakan anda berjaya dalam apa yang anda buat. Jangan give up dalam proses trade saham. Kadang-kadang kita ada untung, kita ada rugi. Just go through, buat dengan minat dan Tuan akan berjaya dalam apa yang Tuan nak capai. Okay? Okay, terima kasih sangat Tuan Nizam. Okay, kita jumpa lagi dalam sesi live kita di Nizam Malik page di mana-mana. Okay, boleh contact Cik Wani kalau ada apa-apa persoalan tentang program kami. Okay? Alright, terima kasih Tuan. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, alright. So kita baru selesai sesi yang kira guest yang pertama kita, Tuan Tamal. Okay, berkaitan dengan situasi lah yang dihadapi oleh Tuan Tamal yang baru saja bermula. Dan saya percaya ramai orang sebenarnya mempunyai isu yang sama. Okay, especially yang newbie dan zero knowledge, masih lagi tercari-cari jalan. But jangan risau sebab itu adalah perkara yang normal. Okay, dan anda boleh
cari jalan untuk belajar saham. Kita dekat Malaysia bertuah sebab kita ada ramai sifu mentor yang sudi untuk luangkan masa untuk mengajar dan belajar. Kita boleh belajar secara online boleh, secara offline boleh. Kita berada di sebuah negara yang knowledge abundance. Yang penting kita pilih orang yang betul dan kita boleh juga berjaya dalam pelaburan saham dekat Bursa Malaysia. Okay, alright. So adakah anda masih bersama dengan saya? Okay, kita nak tengok berapa ramai yang berada dalam sesi live Saham Mastermind session ni. Kita ada 104 orang. So terima kasih kepada anda yang sudi menonton secara live. Bantu saya untuk klik button share. Sekarang ni saya ada 2 orang guest di talian. Okay, dan saya nak invite masuk. Kita tak nak buang masa. So saya nak jemput tadi lagi Tuan Wadi. Saya harap Tuan Wadi ready dengan mikrofon. Kalau tak ready lagi kita terpaksa open kepada guest kita yang seterusnya untuk sesi kita. Okay, so saya cuba invite Tuan Wadi dulu. Okay, Assalamualaikum Tuan Wadi. Halo Tuan, dengar? Okay, dengar. Alright. So, halo, dengar? Sekarang kita dengar. Tuan dengar suara saya? Okay, dengar jelas. Dengar. Tadi ada masalah apa tadi? Tadi mungkin network problem kot sikit. Network problem. Okay, alright. So alhamdulillah dah dapat So boleh kita teruskan sesi kita? Kita ada 20 minit lebih kurang untuk boleh, insyaAllah. Sesi Saham Mastermind session. So pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih Tuan, walaupun susah nak masuk dalam sesi live ni, Tuan tetap committed. Tadi pukul 12 dah ready dan kita masuk pukul 3, lepas tu ada masalah audio pula. So komitmen tu adalah mahal sebenarnya. Bagi orang yang nak berjaya, kena ada komitmen. Walaupun ada banyak cabaran dan dugaan, kita tetap teruskan dengan apa yang kita nak buat. Okay, so Tuan Wadi, boleh Tuan perkenalkan diri, nama Tuan, lokasi Tuan, mungkin pekerjaan Tuan dan pengalaman Tuan memulakan langkah dalam saham. Macam mana Tuan boleh terlibat dalam saham? Boleh share dengan semua audience kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishwadi bin Abdul Wahab. Okay, boleh panggil saya Wadi. Okay, saya secara basicnya terlibat daripada saham ni pada 25 hari bulan 5 2014. Itu secara spesifiknya lah. Dah lama dah. Okay, kisahnya bermula apabila saya nekat untuk berhenti kerja daripada sektor semi-government yang saya dah bekerja selama 14 tahun. Kemudian saya berhenti kerja, saya niat untuk berniaga sebenarnya. Okey, dalam tempoh untuk saya untuk mulakan perniagaan tu, saya ambil peluang untuk saya belajar dengan saham. Pada waktu tu saya pergi ke sesi pada di Pulau Pinang dengan Tuan Haji Asri. Okay. Master Yus dan juga Puan Roslina Laikoi, termasuk juga dengan Tuan DDNK kita lah. Okay. Okay. Pada waktu itulah saya mula berkenalan dengan saham. Kemudian saya tambah lagi ilmu saya dengan cikgu saya, Cikgu Kori Bakar. Kalau dia ada pada petang ni. Kori Bakar, ya? Okay. Cikgu Kori Bakar. Kemudian saya pernah trade dengan ilmu yang saya dapat daripada guru-guru saya ni semua. Okey, saya pernah dapat sampai tak adalah banyak sangat, satu hari lebih kurang 3 angka punya profit. Okay. Saya punya trade lah dulu. Kemudian saya pernah loss lebih kurang dalam 20,000. 20,000, okey. Kemudian saya selepas tahun daripada tu saya dapat satu perniagaan baru yang saya rasa lebih untuk kepada family. Saya buka restoran, kedai makan di Melaka sebenarnya. Saya asal Pulau Pinang tapi saya bermaustatin tetap di Melaka sekarang ni. Sekarang di Melaka lah? Sekarang di Melaka. Okey, baik. Saya buka restoran dah 5 tahun. Jadi apabila saya dah jalankan restoran, perniagaan restoran dah 5 tahun, jadi saya kurang masa dengan untuk melihat kaunter-kaunter saham yang mana lebih kepada perlu duduk dan tengok kaunter untuk kajian lah apa semua. Sebab dekat restoran saya lebih banyak kepada pagi dan sampai pada pagi pukul 7 dah keluar, 12 tengah malam balik, besok pagi pukul 7. Jadi tak ada masa untuk saya nak tengok saham. Jadi terus saya tinggal macam tu. Tinggalkan saham? Tinggalkan saham pada waktu tu lah. Okay, right.
Okey, kemudian saya pada 2000 tak salah saya pada 2018 Tuan Nizam ada datang ke Melaka. Okey. Waktu tu gerila saham. Betul, okey. Pada 18 November. Pada waktu itulah saya kenal Tuan Nizam. Jadi Okey. saya follow Di Tuan Labos Nizam Hotel? dekat page. Labos Hotel. Labos Hotel. Betul, okey, right. Jadi pada waktu tu saya follow Tuan Nizam dekat page. Saya tengok gaya Tuan Nizam. Okey, jadi pelan-pelan saya ikut sampai sekarang lah. Tapi masih belum lagi ada tahap yang untuk nak masuk balik. Untuk join balik lah. Tapi insyaAllah dengan bimbingan, dengan page yang saya dah kickstart Saham Mastery, saya dah tengok semua video. Jadi dia memberi satu keyakinan kepada saya lah untuk saya mulakan balik saham tu lah. Okey. Alright. So, apa isu yang Tuan mungkin nak share dengan saya? Apa masalah Tuan dalam saham? Kalau boleh share dengan saya. Okey, saya masih tercari-cari sampai sekarang. Dulu kalau saya saya belajar dengan guru-guru yang lain. Pada waktu tu saya belajar dengan kawan-kawan lain. Kita ada bursa Malaysia, bursa yang kena bayar tu yang 600 lebih untuk 1 tahun tu. Bursa Station. Bursa Station, yes, lupa. Bursa Station yang kena bayar tu. Pada waktu kena bayar tu dah tak ingat lah. Dah tak ingat dah sebab dah tak bayar kan. Okey, right. Jadi saya pada waktu tu kita boleh buat stock screening counter, kita boleh tengok counter yang mana ada permulaan uptrend, pada counter yang mana kita rasa ada volume, apa yang mana kita rasa pada waktu tu kan. Tapi sekarang ni bila kita dah tak berbayar, kita dah tak beli Bursa Station pada waktu sekarang. Jadi saya nak tanya pada Tuan Nizam selalu cakap pada live show, live talk kan Cik Nizam. Tuan Nizam selalu cakap kita beli pada permulaan uptrend. Okey. Jadi pada soalan saya nak tanya Tuan Nizam, macam mana kita untuk nak buat stock screening actually? Untuk nak cari pada permulaan uptrend tu sendiri. Okey, alright. Soalan yang baik. Okey, so saya jawab Boleh Okey, alright. So okay, boleh. First of all, the problem adalah kita cakap tentang permulaan uptrend. Masalahnya adalah permulaan uptrend tu setiap orang berbeza. Apa maksud permulaan uptrend? Ada orang permulaan uptrend bagi dia adalah volume spike. Ada orang permulaan uptrend bagi dia adalah reversal pattern. Okey, maksudnya baru start kat situ. Okey, so setiap orang berbeza-beza. Jadi pada saya permulaan uptrend tu adalah ketika indikator trend kita memberikan buy signal. Saya ada 4 indikator trend saya yang saya gunakan. Moving average, Bollinger Band, MACD dan DMI. Gabungan 4 indikator trend ni, dia kalau buy signal 4-4 maksudnya masa tu permulaan uptrend, especially MACD super buy signal lah. Ni kita bercakap tentang technical analysis sikit. Bagi siapa yang level dah start trade, ada kajian saham tahu sikit, bahasa saya lebih kepada technical analysis lah. Okay, so the problem adalah ramai orang adalah dia membaca indikator tu tak sama macam cara saya baca indikator. Okay, kalau kita pergi dekat Google ataupun YouTube, kalau kita cara baca MACD, cara baca Bollinger Band, kita akan tengok orang yang explain baca dengan cara yang berbeza-beza. So itu masalah ramai orang yang dia tak sure permulaan uptrend tu macam mana. Dia tak ada sistem permulaan uptrend. Yang saya beritahu, cara saya melihat permulaan uptrend berpandukan kepada 4 indikator tersebut. Dan dia mestilah dibaca seperti macam mana cara saya baca lah. Dan cara saya baca ni pun saya belajar daripada mentor saya lah, Zam Saham lah. Lebih kurang sama cara dia punya pendekatan tu. Indikator setting lebih kurang sama. So bila first kali kalau kita nak tahu tentang permulaan uptrend, kita kena tahu dulu permulaan uptrend tu macam mana. So saya tahu permulaan uptrend tu macam mana. Ramai orang tak tahu permulaan uptrend tu macam mana. Berbeza-beza dia punya cara dia sebut tu permulaan uptrend tu apa. Tanggapan masing-masing lah pada waktu tu lah. Tanggapan dia tak sama. Tak kisahlah, tapi sebenarnya apa yang saya faham permulaan uptrend seperti apa yang saya faham. Okay, dan bila kita dah tahu permulaan uptrend tu macam mana, baru kita boleh buat screening counter. Sebab kita nak kena tahu kriteria permulaan uptrend tu macam mana, kita gunakan screening counter untuk cari kriteria permulaan uptrend tu. Sebagai contoh, Maksudnya daripada permulaan uptrend tu, Tuan memang ada setting dia lah untuk MA, BB, MACD dengan DMI itulah memang ada setting untuk kita nak dapatkan permulaan uptrend sebelum kita buat kajian saham pada waktu tu. Dia bukan setting indikator. Dia adalah kita nak tahu point mana kita sebut dia sebagai permulaan uptrend. So nak senang cerita, point dia adalah MACD super buy signal. Ketika MACD super buy signal itulah permulaan uptrend. Dan kita counter dengan indikator-indikator lain. So, bila kita sebut dia sebagai MACD super buy signal itu sebagai permulaan uptrend, jadi kita gunalah apa sahaja screener counter kat luar sana
bila kita buka chart, kita nak tengok ada tak signal super buy, signal MACD tu. So barulah kita dapat jumpa permulaan uptrend tu. Masalah ramai orang adalah permulaan uptrend pun dia tak tahu sebenar maksudnya apa, yang tepat tentang permulaan uptrend tu. Sebab tu kena sebelum kita belajar tentang counter screening, kita kena belajar cara baca indikator dengan betul terlebih dahulu. Maksudnya kita set the indicator to right terlebih dahulu, dan kita sangat-sangat yakin itu adalah permulaan uptrend. So bila kita faham permulaan uptrend, kita buat counter screening dan kita akan sentiasa berada di setup permulaan uptrend tersebut. So kalau orang tanya saya nak cari counter, saya nak buat counter screening tetapi saya tak tahu permulaan uptrend, dan you tak akan dapat cari apa-apa counter sebab you tak tahu kriteria permulaan uptrend tu macam mana. So pakailah screener apa dekat luar sana yang berbayar ke free ke, you tak tahu nak cari apa. So itulah yang saya tekankan, kita kena belajar tentang permulaan uptrend terlebih dahulu. So lepas kita dah faham tentang permulaan uptrend, contoh saya macam mana saya buat screening counter, student-student saya tahu, kita gunakan RHB Trade Smart je, kita buat sorting je. Kita buat sorting dengan kriteria-kriteria tertentu. Contohnya kita nak cari counter yang dalam volume 1 juta ke 10 juta. Okay, supaya kita cari counter yang aktif tapi tidak terlalu aktif. Okay, so 1 juta ke 10 juta, kemudian kita nak cari dalam range 40 sen ke 80 sen. Okay, supaya kita dapat counter yang aktif, okay, dan ada potensi untuk bergerak naik secara capital gain. Okay, dan kita akan masukkan counter tersebut. Kalau kita mengikut kriteria kita tersebut, kita pergi check dia punya chart, tengok dia ada tak setup permulaan uptrend, dan di time frame yang mana, adakah di time frame monthly 10 years ke, weekly 2 years ke, daily 1 year. So kalau katakan kita jumpakan permulaan uptrend tu dekat weekly 2 years, maka kita akan follow time frame weekly 2 year tersebut, dan kita akan follow pergerakan harga saham tu naik lah. Basically macam tu. So dia ada macam step by step yang kita kena follow lah. Dia bukan tentang counter screening semata-mata. Yang ramai orang fikir adalah bila kita buat counter screening, kita terus jumpa counter tu, esok kita terus nak beli. Itu kesilapan ramai orang dalam counter screening. Sedangkan dalam counter screening sebenarnya dia ada satu proses yang kita kena buat lah. Kita nak cari permulaan uptrend tu, dan kita nak kena set up trading plan lagi supaya kita boleh beli saham tu dengan keyakinan. Kita tahu apa yang akan kita perlu buat sekiranya harga saham tu naik dan harga saham tu turun. So lebih kurang macam tu lah. Adakah menjawab persoalan tuan? Alhamdulillah clear. Ke banyak sangat? Dah clear dah apa yang saya nak dapatkan jawapan tu. Okey. Alhamdulillah lah dapat maklumat tu. Okey, boleh tanya soalan yang kedua tuan? Boleh, terus. Kita ada masa lagi. Okey, soalan kedua ni berkenaan dengan apa saya nak tanya tadi? Candlestick pattern. Candlestick pattern, okey, boleh? Okey. Dalam kita melihat sesuatu pergerakan saham, okey, adakah ia perlu untuk kita melihat candlestick pattern, atau ianya satu perkara yang wajib untuk kita pelajari untuk kita tahu pergerakan saham tu macam mana? Okey, so kena belajar ke tak candlestick pattern lah? Perlu ataupun wajib kita belajar? Okey. Just kita tahu saja ke, ataupun kita perlu tahu memang secara mendalam dalam candlestick pattern, macam mana bearish, bullish, apa ni semua, untuk kita nak tahu macam mana pergerakan sesuatu, dia akan uptrend atau downtrend, atau dia akan jadi pergi sideways. Okey, alright. So jawapannya adalah kita kena faham dalam saham ni, dalam kajian saham dia ada banyak mazhab. Okey, ada trend following macam saya, trend following, ada volume, price volume action, ada yang Elliott wave, ada support and resistance, dan salah satunya adalah candlestick pattern. So candlestick pattern ni satu mazhab dalam kajian saham yang dia percaya kepada melihat kepada candlestick kita boleh predict pergerakan harga saham nak pergi mana lah, dan dia tidak melihat kepada apa-apa indikator. So kalau you nak guna candlestick pattern, yang saya faham, candlestick pattern ni dia menunjukkan reversal. So satu saham tu dia sedang bergerak dalam downtrend, dia berlaku satu reversal candlestick pattern, dia akan rebound balik semula. Itulah cara kita gunakan candlestick pattern. Tapi kalau kita belajar trend following dan kita nak gunakan juga candlestick pattern, dia tak boleh, dia tak kena. Sebab trend following dia nak ketika pergerakan harga saham tu uptrend. Candlestick pattern reversal yang saya tahu adalah dia downtrend, dia nak reverse. Dia sebelum reverse tu dia ada signal candlestick pattern. Contoh bullish engulfing, bullish harami, bullish abandoned baby. 3 ni lah yang saya biasa gunalah, yang saya nampak solid bila dia punya reversal. So adakah kita kena belajar candlestick pattern semua, ataupun kita kena tahu semua benda barulah kita okey dalam saham? Jawapannya tidak. Sebab saya pun tak tahu semua benda tentang candlestick. Yang apa three soldier lah, apa benda semua saya tak tahu pun.
flag lah, apa penan lah, apa semua. Itu adalah Hanging man. hanging man, shooting star lah, morning star lah, apa benda semua kan. Itu adalah siapa yang nak mendalami mazhab candlestick pattern. Jadi dia akan fokus kepada candlestick pattern sahaja. Okay, so pada saya candlestick pattern ni kita tahulah beberapa dan dia membantu kita untuk nampak reversal tu berlaku, cukup untuk kat situ. Dan kita boleh trade saham guna candlestick pattern juga. Sebelum ni tahun 2015 saya ada produce satu info produk Guerrilla Saham candlestick masterpiece, yang saya ajar tentang 3 lah candlestick pattern ni dan macam mana kita nak set up trading plan untuk setup tersebut. Tapi saya dah tutup lah modul tersebut sebab saya dah beralih kepada saham mastery, so kita lebih fokus kepada trend following. Tapi ilmu tu ada, tetapi macam mana kita gunakan ilmu tersebut, itulah yang penting lah untuk kita fahamkan. Macam tu. So tuan tanya saya adakah perlu, depends kepada tuan nak guna mazhab mana dalam kajian saham. Kalau tuan nak fokus kepada trend following, ambil dia sebagai pengetahuan dan boleh ambil sikit-sikit. Okay, tapi kalau tuan memang betul-betul nak gunakan candlestick pattern punya knowledge untuk trade, then tuan kena dalamilah sistem tu dan jangan campur adukkan dengan indikator lah apa semua, sebab dia adalah candlestick pattern punya knowledge. Macam tu. Oh, faham. Okay, boleh right. Boleh, lagi apa tuan? Apa lagi? Okay. Pada pendapat tuan, antara intraday punya kita punya jual beli pada contoh kata scalping ataupun yang intraday punya transaction dengan kita beli, kita hold dan kita jual balik, which one is your advice? Yang mana yang lebih baik lah bagi tuan? Okay, alright. So, ini soalan ni memang jawapan saya kontroversi sikit. Bagi siapa-siapa yang mendengar dua alasan, mungkin ada yang setuju dengan saya, mungkin ada yang tak setuju dengan saya. Jawapan saya tentang intraday adalah tidak ada teknik intraday dalam saham. Okay, tidak ada yang kita boleh menjangkakan pergerakan harga saham naik dalam satu hari. So sebenarnya tak ada orang cakap saya nak beli saham ni untuk intraday. Macam mana you tahu harga saham ni akan naik dalam hari ni? So basically saya katakan tidak ada teknik intraday dalam kajian saham. Apa yang berlaku adalah sekiranya kita beli saham tu dalam pagi, pada waktu pagi, dan harga saham tu naik pada hari yang sama dan kita jual pada hari yang sama, kita sedang buat intraday. Itulah maksud intraday. Tetapi macam mana kita nak trade saham dan pastikan harga saham tu naik dalam hari yang sama ataupun esok dia pasti naik, tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa tahu apa yang akan jadi sejam akan datang ataupun esok. So maksud saya adalah tidak ada teknik untuk intraday. Yang pertama. Yang kedua adalah apa yang kita buat adalah kita mengkaji saham dan kita berada dalam position harga saham tu bergerak ke atas. Okey, maksudnya dia ada potensi bergerak ke atas, tetapi kita tak tahu dia akan naik cepat ke ataupun lambat. So, selalu saya pesan kepada student saya, bila kita dah buat kajian saham, kita dah beli di permulaan uptrend, beli dan monitor saham tu. Kalau harga saham tu naik, hari tu juga naik cepat, kita boleh secure position profit hari tu, alhamdulillah kita buat profit cepat. Kalau dia naik lambat, kita kena tunggu sampai harga saham tu naik dan kita boleh jual. Kalau harga saham tu turun, kena cut loss price kita kena clear position, jual saham. Sebab itu benda yang boleh berlaku dalam saham. So, tidak adalah intraday konsep dalam apa yang saya faham. Apa yang kita buat adalah kita trade saham dengan tenang, beli dan monitor saham tu berlaku. So, this is about mindset. Sebab bila kita dah set mindset kita nak buat intraday, sedangkan kita tak boleh nak jamin harga saham tu naik, kita akan stres dalam aktiviti trade saham. Okey, dan ramai je sifu-sifu yang di luar sana yang mengajar tentang intraday, basically sebenarnya tak buat intraday pun. Diorang akan cakap saya sebenarnya buat swing. Saya buat long term trade. So sebenarnya tak ada siapa yang boleh katakan harga saham tu bergerak naik kecuali kita memang betul monitor saham tu secara secara intens mengikut volume. Itu adalah kadang-kadang sesuatu benda yang sukar untuk dilakukan lah basically. So pada saya yang mana intraday ke scalper ke apa semua tu tak ada. Yang ada hanyalah kita beli saham dengan betul dan follow pergerakan harga saham tu naik. Ada kenaikan, alhamdulillah profit. Kalau jatuh kita kena cut loss dan buat dia secara berterusan macam tu. Mungkin jawapan saya ni tak sedap sikit lah dengar. Tapi ni pandangan saya sebab saya faham saham adalah perniagaan dan kita kena trade saham dengan cara yang betul macam tu. Bergantung kepada seseorang punya yang kehendak lah apa yang dia nak macam mana kan. Betul. Ada tapi yang apa nak pun intraday, ada yang nak
Ya, pada saya, bagi siapa yang macam dia tak nak holding ataupun dia nak cepat, dia perlu gunakan modal yang besar lah. Kalau macam dia ada RM50,000, lepas tu kalau harga saham tu naik 1 sen, 2 sen, dia dah boleh jual, dia still making significant profit, boleh je nak buat macam tu. Tetapi bukan ramai orang ada level macam tu dalam saham dan nak riskkan 50,000 untuk trade saham, especially saya punya fokus adalah kepada newbie. So kita nak go to daripada bawah. Kita punya konsep adalah start small, grow big. Daripada macam kecil tu kita nak bina jadi besar. So itu adalah pendekatan yang saya lah. Tapi bukan kata salah untuk guna modal yang besar, salah untuk jual saham dalam hari yang sama, bukan salah. Okay, tetapi tengok level tu dekat mana lah, level seseorang tu kat mana. Kalau dia dah yakin dengan apa yang dia buat, dia faham apa risiko yang dia ambil, dan dia boleh lakukan seperti yang dia nak lah, basically macam tu. Faham. Okey tuan, agaknya jelas tak terima kasih. persoalan-persoalan anda tuan dalam sesi kita pada hari ini? Agaknya Okey, terjawab. alhamdulillah dah clear. Dah Lebih jawab clear, semua. Okey, right. Alhamdulillah. So, okey, terima kasih banyak tuan untuk sesi kita pada hari ini. So, seperti biasalah, sesi Saham Mastermind session ni, sebelum kita habis, saya nak minta tuan mungkin berikan value kepada sesi SMS kita, Saham Mastermind session ni. Agaknya sekiranya saya luangkan masa saya 20 minit macam ni, mendengar apa yang tuan nak tanya, isu yang tuan sampaikan, agaknya berapa value yang tuan rasa sesuai untuk sesi Saham Mastermind session ni agaknya? Okey, kalau tadi Tuan Tamal dia bagi 100 hingga 150, saya pula dengan ilmu yang saya dapat pada petang ni, dengan penjelasan perincian yang Tuan Nizam bagi kat saya sekarang ni dan kepada rakan-rakan yang di luar sana yang mendengar, pada saya ianya worth lebih daripada RM500 dan ke atas lah. Okay, jadi yang ke atas tu mungkin masing-masing punya tanggapan, masing-masing punya value. Bagi saya lebih bernilai daripada 500 dan ke atas. Sebab masa penjelasan one to one ni memerlukan satu perincian, penjelasan kepada apa yang kita nak, bukan kepada apa yang ramai nak. Jadi ianya worth lebih daripada RM500 bagi saya lah. Okay, alright. So terima kasih banyak Tuan Wadi. Saya seronok dapat bercakap dengan Tuan. Saya doakan Tuan terima kasih banyak Tuan, berjaya dalam apa yang Tuan buat, sentiasa happy di sana. Okay, dan all the best. Terima kasih banyak. Hopefully boleh follow saya di Nizam Malik page, boleh ajak kawan-kawan semua join sesi live video saya, okay? InsyaAllah, terima kasih banyak Tuan. Alright, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi Tuan. Baik, Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay, alright. So kita baru selesai sahaja sesi bersama dengan Tuan Wadi tadi. Soalannya agak teknikal. Okay, dah lebih advance sedikit. Saya pun bercakap tentang technical analysis, tentang indikator, tentang cara saya buat screening counter, macam mana saya buat pemilihan, tentang permulaan uptrend. Okay, dan hopefully anda boleh faham lah apa yang saya jawab sebab apa yang saya jawab ni adalah apa yang saya faham tentang saham. Okay, dan tak ada preparation. Kita tidak ada soalan, semua cepu emas, semua direct kepada saya, dan saya cuba sedaya upayalah saya untuk berikan jawapan saya yang terbaik. Okay, so terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan saya untuk sesi Saham Mastermind session. Okay, dan sebelum saya invite kita punya guest yang ketiga, kita ada peserta ketiga kita untuk petang ini. Saya just nak maklumkan berkaitan dengan program yang saya akan kendalikan pada hari Khamis ini. Okey, insyaAllah hari Khamis ni kita akan ada sesi Newbie Saham Mastery online. Okey, pada 7 Mei 2020. Okey, sesi ini akan berada secara online, akan diadakan secara online. Sebelum ni kita buat secara live event, okay, di secara berdepan, tapi dah tempoh PKP ni saya cuba online kan dia. Okay, dan sesi tersebut akan diadakan dalam Newbie Saham Group, Newbie Saham Mastery Online punya Facebook group. Okay, dan ada sedikit fee lah kepada anda yang nak join sesi ini, dan insyaAllah sesi ini akan membuka minda anda tentang bagaimana cara anda untuk melihat hala tuju anda dalam saham. Sebab ramai orang tak nampak hala tuju dia dalam saham. Okay, jadi Newbie Saham Mastery ni sangat menarik untuk anda follow. Ada 3 formula penting yang saya akan kongsikan dalam Newbie Saham Mastery Online. Yang pertama adalah formula Rockefeller, bagaimana caranya untuk menjana pendapatan secara pasif dalam pasaran saham.
Okey, kemudian saya akan share dengan anda Formula Hope, apakah 4 langkah untuk beli saham, apa yang perlu anda lakukan, dan yang ketiga adalah Formula TA plus T, macam mana kita nak menguasai technical analysis dan permulaan uptrend. Okey, so ini adalah sesi newbie saham mastery online. Okey, dan hopefully anda boleh berada dalam sesi tersebut sekiranya anda berminat. Okey, so untuk info lanjut anda boleh komen NSMO di ruangan komen. Nanti tim saham mastery saya akan hubungi anda untuk berikan info lanjut bagaimana caranya untuk mendaftar ke newbie saham mastery online. Okay, it's going to be presentation style. Kita ada slide presentation dan saya akan ada whiteboard saya ni dalam sesi newbie saham mastery online nanti. Okay, alright, so itu sahaja makluman untuk NSMO. So kita akan teruskan sesi saham mastery, sesi saham mastermind session SMS with Nizam Malik untuk peserta kita yang ketiga. Kita ada Tuan Nasri di talian. So hopefully Tuan Nasri dah ready dan kita boleh teruskan sesi kita pada petang ini. Okay, so jom. Okay, test suara, dengar ke suara. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Nasri ya? Ya, saya Tuan. Okay, alright. Tuan boleh duduk ke kanan sikit Tuan. Dia macam nak lari sikit daripada yes. Sikit lagi. Batik sikit lagi. Ya, okay, alright. Okay, so terima kasih Tuan Nasri pemenang kita untuk sesi undian pagi tadi ya, betul? Ya, yang last. Alhamdulillah. Yang last betul. Ada yang lain tak dapat nak join. So tak available. Okay, jadi hopefully kita dapat teruskan sesi ini. So seperti biasa saya nak minta Tuan perkenalkan diri dulu. Tuan Nasri, nama Tuan, mungkin pekerjaan Tuan, lokasi Tuan, dan apakah pengalaman Tuan dalam saham. Di mana Tuan pernah belajar saham, dah pernah beli saham ke, dan sebagainya, boleh share kepada semua yang sedang menonton. Okay, silakan Tuan. Baik, terima kasih Tuan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, nama saya Nasri bin Ali. Saya berasal dan menginap tinggal di Melaka. Oh, Melaka juga. Okay. Ya. Okay, saya bekerja sebagai seorang kerani di perbankan, sektor perbankan. Alright. Okay. Boleh dikatakan minat saya ni dengan saham sebenarnya datangnya daripada sorry to say bangsa Cina sebenarnya. Okay, tak apa. Okey, bangsa Cina sebab apa? Bila saya tahu saham ni, dia akan datang. Macam saya kerja di perbankan dia akan bercerita pasal saham apa semua. So yang menarik tu, yang bercerita tu nyonya-nyonya. Apek-apek kan dengan ya nyonya-nyonya apek-apek. Dia kata cukuplah untuk dapat duit beli sayur apa semua kan. So saya pun masa tu yalah kita don't bother lah about dia pasal mungkin mindset saya masa tu tak terbuka lagi pasal saham ni. Okey, lepas tu lama kelamaan saya pun rasa macam berminat. So saya pun teruslah buka akaun CDS apa semua. Kemudian saya terus beli satu saham tu, saya call reminder saya. Ini pengalaman ngeri lah sebenarnya, pengalaman ngeri Pengalaman ngeri, tak apa, boleh. Ngeri. Semua nak dengar pengalaman ngeri. Asyik pengalaman manis dia kan. Masa tu kita tak secanggih macam ini dengan online apa semua kan. Yang saya tengok saham melalui surat khabar je. Betul. Okey, surat khabar. Tiba-tiba saya tengok satu saham tu, saya tak mahu sebut lah pun dah delisted pun sebenarnya. Saya tengok wah volumenya juta-juta dengan harganya sen aja. Kan? So saya pun call reminder, okey, beli saham ni juta unit tu. Yalah berapa sen ni kan, tapi pada masa tu lebih kurang dekat 4,000 lebih jugalah totalnya. So saya tanya reminder, dia kata oh okey boleh saham ni, okey. Masa tu saham tu saya kenal sikit, dia belakang dia ada OR sebenarnya. Okey, saya tak tahu kan, kita tengok volume tinggi, harga murah. Wah, ini aktif saham ni kan. So belilah. So lepas dah beli, okey, reminder confirm, okey kau punya ni dah sukses, okey masuk duit. So masuklah duit dalam 4,000 lebih dekat 5,000 tu. Lepas tu dah sampai 1-2 hari tu je call. Ri, kau punya saham ni sebenarnya apa masalah? Saya kata berat. Lepas tu rupa-rupanya saham, saya tak ada knowledge kan, rupa-rupa saham tu kena beli mother dia. Ya. Kena beli mother dia bernilai jutaan ringgit masa tu. Berdasarkan berdasarkan apa unit yang saya beli masa tu kan, berjuta unit kan. So saya kata
apa lagi, so what to do. So dia kata kalau kau tak pick up, kau akan burn yang kau punya ni. Kalau kau nak kena pick up, kau kena bayar berapa juta ni. Let it be lah saja. Saya cakap macam itu tengok dia kan. Kena jadi jutawan dululah macam tu. Itu saya kata ini memang bad experience saya pada share lah. Tapi dah burn macam tu, okay saya pun burn, I never give up. So saya beli satu saham lagi lain punya, Oil and Gas masa itu. Bernilai boleh lebih kurang, saya beli tak banyak, lebih kurang 10,000 unit masa tu. Bernilai lebih kurang 95 sen masa itu. Kat lebih kurang 9,500 jugalah saya bayar masa tu. So saya biarkan saham tu naik sampai RM1.60 lebih sen masa tu. Biarlah, ini boleh sampai, kalau je boleh, perasaan saya kan, kalau boleh naik RM1.60, apa kan tak boleh naik sampai RM2. Walaupun pengalaman pahit yang saya terima sebelum ni, saya pun masih macam tu lah perangai saya. Bukan perangai lah, mungkin zero knowledge kan. Tak tahu so saya biarkan RM1. Yes. Sehingga sekarang saya rasa dah 6 tahun kot saya simpan saham tu. Kalau nak ditahukan nilai saham tu, saya beli bernilai masa tu 945 kot ke 9.5 macam tu. 55 sen macam itu. 95 sen. Dia pernah dia pernah naik sampai RM1.60 lebih sen masa tu. Saya masih tak jual. Dan yang paling bestnya setakat hari ini dan sekarang hari masih saya pegang lagi saham tu. Saham tu bernilai dengan harga sekarang 6 sen. 0.06. Tapi walaupun saya ni bukan orang berada, tapi the loss yang saya make masa tu sampai sekarang ni pun saya rasa let it be. Macam pada saya macam belagaknya kan. Padahal duit tu memang ialah kita fikir hard money kita kan, kita simpan untuk ni kan. Tapi itu masa tu mindset saya kata memang saham ni bukan menguntungkan, memang merugikan. Masa saya mula-mula main saham pun memang saya fikir begitulah. Baik. Jadi pada saya kerugian tu memang pasti. Keuntungan tu wajib sebenarnya, tapi saya dah untung tapi saya biarkan saya rugi. So saya after that saya let be. So sekarang ni baru kita tu cerita dah lepas, so kita cerita let ni lah right. Sekarang ni saya pengalaman saya sekarang ni banyakkan sekarang ni semenjak kita bukan kata PKP lah, sebelum PKP pun semenjak daripada actually sebenarnya saya jumpa Tuan Nizam ni pun masa tu di Melaka, masa tu ada program bersama Melaka Security, tapi bila saya tak ingat masa tu. Pada bulan Julai, 28 Julai 2019. Saya tak pastilah masa kot. Masa tu dengan apa? Macquarie dan M Plus Online, betul? Yes, betul. Tuan ada dalam sesi tu Ya, jumpa. So start tu lah saya start balik tu, saya follow Tuan Nizam. Lepas tu saya start searching lah dalam Dr. Google kan. Cari lah ilmu tentang saham ni apa semua. To be frank, saya memang trust dengan saya punya Remiser lah. Itu saja. So semenjak sekarang ni boleh trade online. Kan? Boleh trade online. So saya fikir I make my own decision. Betul. Tapi in terms of nak cari knowledge tu, saya rasa macam keberatan bagi saya untuk keluar. Saya menggunakan medium internet ni untuk mencari knowledge lah. Melalui Facebook, sometimes saya masuk forum-forum. So kebanyakannya saya ikut sekarang ni, yang saya ikut follow close. Saya follow close Tuan Nizam, Tuan Haji Asri. Itu yang saya paling close follow lah. Tapi so far ni untuk katakan kelas, saya belum attend mana-mana kelas lagi. Baik. In terms of saya punya saya tak tahulah saya punya kekuatan kat mana, saya rasa kekurangan kot. Tapi in terms of fundamental FA, saya boleh kata saya boleh research lah sendiri. Mungkin saya menggunakan fasa saya, kalau saya boleh kongsikan saya punya apa orang kata engine yang saya gunakan, saya biasa saya akan mencari maklumat dalam bursa marketplace. KLSE screener. Sometimes saya buka juga investing.com, Yahoo Finance.
Saya suka mengkaji, bukan mengkaji lah, saya suka maklumat-maklumat je. Tapi masalahnya saya ni membaca, mengkaji, masuk kanan, keluar kiri. Okey. Bersemangat tu ada, tapi in terms of orang kata apa, observe dalam apa, absorb dalam diri tu saya rasa kurang lah. Mungkin tak tahulah saya kesilapan saya kat mana. Okey, lagi satu mungkin saya trade dalam keadaan bukan keadaan emosi, saya tak boleh control emosi saya. Okey. Sebagai contoh, sebagai contoh saya pernah, sekarang ni pun saya pemegang ada memegang 6 portfolio sebenarnya. Okey, alright. Okey, 5 padanya loss. Okey. Okey, 1 daripadanya profit. Okey. Okey, masa saya, ini saya sharing saja. Masa saya beli, saya kata 10% quit. Yalah, banyak kan sifu-sifu semua kata untuk newbie, macam saya kira macam saya ni memang newbies lah. Dapat dah je 10% cabut. Jangan tunggu lama. Bukan kita, pada saya bukan saya nak memiliki syarikat itu. Okey. Okey, pasal modal pun bukan besar pun kan. So, 10%, okey, saya dah profit. So, setakat hari ni, account satu yang profit tu saya ada profit dekat masa tu saya beli. So, dia naik sampai profit saya dekat 30%. Okay. Target saya 10%. Tapi dia shoot up sampai 30%. Saya biarkan lagi. Saya tak jual lagi. So, sekarang dia tak, dia jatuh, lepas tu dia up balik. Dalam closing hari tu, saya profit dalam ada lagi 19%, tak sampai 20% lagi lah, 9%. Okey, saya masih hold lagi. Wah, itulah mungkin masalah bagi saya. Mungkin pada saya ni mungkin macam mana saya dah masuk dalam position itu. Okey, modal saya sekian. Saya masuk position tu separuh. Okay. Bila share tu up, bila saya punya portfolio tu up, saya akan rasa menyesal aku masuk sikit. Kenapa aku tak masuk all in yang aku ada? Pasal apa so far yang saya dengar daripada Syifu, jangan masuk all in. Berpada-pada, agak-agak apa yang saya fahamkan, apa yang saya masuk trade itu yang money I willing to lose that money. Tapi pada masa yang sama saya nak profit. Tapi supaya kalau saya rugi, saya tidak rasakan galat apa semua. Memang saya tak pedulikan benda itulah. Okey. So kelemahan saya satu lagi, mungkin daripada money management dengan emosi saya. Kelemahan saya. Satu lagi mungkin kelemahan saya tak tahu nak menggunakan, saya fail dalam TA sebenarnya. Pasal saya suka cari maklumat, technical analysis. Saya suka cari maklumat, tapi saya tak suka tengok graf. Tak suka tengok graf. Dia graf tu membebankan saya. Tapi saya tengok kalau saya buat screening saham yang saya buat sekarang ni, saya buat screening. Saya tengok hijau, merah, itu je lah. Hijau dengan merah saja. Saya tengok bila hijau, wah, semua good entry, lepas tu dah merah balik kan. Sekarang ni saya bukan pandai lah saya tengok apa yang sekarang apa share sekarang semua sekarang V shape. Maknanya dia jatuh menjunam dan tengah naik lagi mendadak macam itu. Tapi saya masa tu saya tengok macam salah satu contoh saya screening kan saham tu kan. Masa saham tu dia memang good FA, good fundamental. Financial pun bagus, apa semua saham tu. Dan dah saham tu daripada RM1 dia jatuhkan sampai 50 lebih sen. Saya monitor, saya kata memang sekarang dekat lepas tu dengan sekarang punya keadaan COVID kan, saya rasa ini saham ni memang kena-mengena lah pasal dia terlibat dalam chemical untuk buat glove apa semua masa tu kan. Saya nampak dia masa tu tengah naik sikit, daripada 50 sen dia ke 60 sen. Tapi bila 60 sen dia dah naik ke 70 sen. So V-shape tu pada saya dah nampak. Saya tunggu dia orang kata sideways pula. So dia dah naik ni, saya kata tunggu dia sideways lah baru boleh masuk. Saya ignore, saya tengok boom sekarang ni. Dah sampai RM1 lebih balik, dah balik pada asal dia. Saya naik shoot up, memang betul-betul lah. Tapi yang itu memang dah ada dalam saya punya watch list dah, memang syarikat tu.
Jadi saya rasa memang kadang-kadang saya terasa saya ni memang tak ada rezeki lah macam dalam saham. Tapi saya tak pernah give up. Saya tak pernah give up. Saya screen lagi saham yang lain. Saya suka, adakah cara, saya nak tanya, adakah cara saya ini salah? Saya screen saham berdasarkan, satu berdasarkan saya akan tengok dalam market tu, saya tengok 30 top loser, 30 top active, 30 top gainer. Saya akan gunakan daripada situ, saya akan screen saham-saham yang saya berminat. Dan saham-saham yang saya minat tu akan saya dengan modal saya tu saya akan screen di bawah yang 50 sen. Tapi walaupun 50 sen, tapi saya akan search, saya akan buat screener lah dengan fundamental. Tapi technical analysis tu saya tak adalah go further sangat. Saya hanya go through dekat graph yang ada dekat perusahaan marketplace ke apa ke, sometimes dengan dalam apa grup saham-saham yang ada kan, cakap saham ni saya dengar juga mereka kata, tapi saya buat screennya saya sendiri jugalah. Contoh dia kata saham A ni bagus sekarang ni. Saya akan berfikir betul sekarang ni tengah covid sekarang, glove counter memang bagus. Tapi saya akan buat research. Tapi saya fikir, yalah macam sekarang ni syukur alhamdulillah, bukan kita doa yang tak baik, syukur alhamdulillah COVID case dalam negara kita dah menurun. Jadi pada saya glove counter tu sudah macam saya takut saya risau sudah mendatar ataupun akan takut menjunam. Tapi kebanyakan kawan-kawan saya yang dalam stock market berkata it's a good counter, tapi saya masih lagi takut. Tapi dalam saya takut tu memang shoot up counter tu. Jadi saya tak tahu lah emosi saya macam saya tak tahu macam mana saya nak cakap lah. Saya faham. Right. Kalau tuan boleh bantu saya. Tapi right. So loss, kalau saya cakap betul, kalau cakap betul, saya punya portfolio yang saya ada dalam saya punya portfolio lah. Saya punya, kalau campur semua ada yang loss 40%, 30% apa semua. Tapi total loss saya dalam tu, kalau dalam semua dengan saya punya gross investment dengan apa semua, saya loss dekat lebih kurang dekat 40%. Asset today lah. Tapi still saya pun let it be. Ya, saya kata. Pasal saya pun pernah tanya minta pendapat Tuan Nizam juga masa tu, masa online. Saya tanya kalau boleh tak kita averaging. Banyak orang kata averaging kan. Tapi betul juga Tuan Nizam kata takut mungkin saya yang counter saya yang jatuh banyak tu mungkin it's a bad counter sebenarnya. Saya tak buat masa tu yang saham yang jatuh teruk ni memang saya tak buat research. Saya hanya dengar orang cakap, dengar dekat forum, it's a good counter lah bla 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 bla, harga 1 sen, 2 sen, 3 sen. Just buy sajalah 2-3 sen kan. Buy. Memang saya tak buat research. Lepas tu memang dia drop, sampai sekarang dia drop. Lepas tu saya ingat, banyak orang kata averaging. Tapi saya pernah saya tanya Tuan Nizam, dia kata Tuan Nizam pun cakap dengan saya, Tuan Nizam kata tak tahu counter apa yang saya beli, takut lagi saya average, lagi banyak saya loss. Ya, betul. So dengan sekata lain, itu sebab saya sekarang ni saya kata saya sedikit ilmu yang saya dapat daripada Tuan Nizam, Tuan Asri, Haji Asri kan, banyak-banyak group yang dalam Facebook apa semua yang banyak online coaching. So saya buat screen saya sendiri. Jadi saya kajilah sendiri. So saya nampak alhamdulillah ada perubahan. Macam saya cakap, saya masuk counter tu terus ada profit, tapi masih saya hold. Itu masalah saya kot. Walaupun saya dah target, saya dah achieve dah saya punya target saya, tapi saya still hold. Harapan saya pasal apa, banyak research, banyak house research kata saham ni boleh up to berapa sen. So saya bila sebelum masuk, saya tetapkan diri saya 10% cukup. Aku tak peduli lah kau nak sampai berapa ratus persen ke, kau punya pasal lah. Tapi bila dah achieve, dah above saya punya target, saya kata betul juga kata research house ni, mungkin saya boleh hold lagi. Adakah attitude saya ni boleh memakan diri, walaupun saya ada buat own screening, walaupun saya tak berapa pandai. Saya buat own screening saya, dan saya yakin dengan counter yang saya beli sekarang ni, yang saya hold ni, saya yakin. Saya rasa okeylah, saya nak tanya pendapat Tuan Nizam. Patutkah saya
kalau seseorang itu dah achieve dia punya target, own target, tetapi ada pula research house yang kata share ni, saham ini boleh pergi above that. So patutkah sebagai orang kata macam saya lah pelabur ke ataupun pedagang saham ke, patutkah saya mungkin tamak kot. Rasa tamak ikut. Pasal apa saya kata kalau turun pun tak turun habislah kot. Turun sekat modal saya buang aje lah. Kalau boleh up, saya tunggu, saya untung banyak. So patutkah pendirian saya macam gitu? Okay, alright. So boleh saya jawab ya? Nizam. Okay, alright. So first of all, terima kasih Tuan share pengalaman Tuan. Bukan senang sebenarnya orang nak share secara kronologikal. Okay, so dan saya percaya sebenarnya ramai orang ada isu yang sama sebenarnya. Bukan Tuan seorang. Dalam saham ni, bila kita cuba buat dan kita lalui the ups and down dalam saham tu, emosi dalam saham tu ramai yang hadapi sebenarnya. Okay, so Tuan taklah berkeserangan sebenarnya. Okay, isu macam ni ramai orang hadapi juga. Cuma apa yang saya nampak pada Tuan adalah masalah Tuan adalah Tuan sukar nak buat keputusan penting dalam aktiviti pelaburan dan trade saham Tuan lah. Okay, especially kalau Tuan cakap Tuan nak profit dalam saham ni by 10% dan sebagainya, kita sebut tu sebagai profit secara capital gain. Maksudnya kenaikan harga saham lah. Jadi kalau Tuan nak buat benda tu dan Tuan membaca fundamental analysis ataupun data-data fundamental, dia tak berkaitan sebenarnya Tuan. Dia sebenarnya tak berkaitan. Fundamental analysis more kepada background company punya business. Company tu buat business apa, dia buat business untung ke tak, dia bagi dividen ke tak. Jadi tak ada kena-mengena sangat dengan harga saham dia. Turun naik setiap hari. Yang turun naik harga saham setiap hari tu adalah technical analysis. Okay, so technical analysis ni yang Tuan mungkin tak dalami ataupun Tuan rasa dia susah, jadi Tuan tak nak belajar benda tu kan. Tetapi technical analysis ni adalah ilmu yang membantu kita untuk buat keputusan. Nak beli ke tak, nak jual ke tak, nak hold ke tak. Technical analysis yang sebab dia ada signal-signal yang kita boleh bantu kita untuk buat keputusan. So, kalau tanya saya, apa yang Tuan sepatutnya buat, kalau Tuan serius tentang pelaburan saham, maksudnya Tuan nak konsisten buat profit dalam saham, Tuan kena mendalami tentang technical analysis. Tentang macam mana nak baca chart dan buat keputusan. Sebenarnya kita belajar chart, kita belajar technical analysis, bukan nak tunjuk kita pro technical analysis, bukan nak tunjuk kita pandai technical analysis. Sebenarnya dia nak bantu kita buat keputusan je. Supaya kita tahu okey, kita buat keputusan ni ada sebab kenapa kita beli satu saham ni, kenapa kita jual saham tersebut. Jadi kita nak ada sebab tu, dan sebab tu datang daripada keputusan kita sendiri, bukan sebab orang lain cakap. Jadi bila orang lain cakap, kita pun tak pasti ya ke tak. Okey, contohlah macam Tuan cakap research team bagi harga sesuatu saham tu RM2. So dia macam satu prediction, dan kalau kita percaya benda tu, ibarat macam kita dah meramal masa depan harga saham tu akan pergi ke harga tu. So bila kita buat macam tu, kalau harga saham tu jatuh macam mana? Kita tak bersedia apa-apa pun. Kita tak tahu nak jual macam mana, dan itu yang menyebabkan kita terperangkap. Kadang-kadang harga saham tu dah start dropping dan kita tak tahu nak decide, dan kita terperangkaplah dalam counter yang going downtrend. Okay, so saranan saya kepada Tuan adalah jangan trade saham ni dengan rasa-rasa. Okay, jangan ikut agak-agak. Okay, jangan juga ikut orang lain sebenarnya. Sebab tu saya kata dalam saham ni kita kena belajar untuk buat keputusan sendiri. Okay, bila kita belajar untuk buat keputusan sendiri, bila kita profit kita puas hati. Walaupun sikit tapi kita puas hati sebab kita buat keputusan tu sendiri. Dan kalau kita loss pun, kita tak salahkan orang lain, kita tak stres dengan orang lain. So itu kelebihan bila kita belajar kajian saham dan belajar untuk buat keputusan sendiri. So pada saya adalah Tuan kena fokus kepada perkara yang penting lah dalam saham. Sebab Tuan nak buat profit secara capital gain, kena kuasai technical analysis, kena belajar sikit. Dan belajar ni basic je lah, janganlah belajar benda yang terlalu advance sampai pening kepala kan. Tapi benda tu adalah penting untuk at least buat keputusan. Tuan tahu sedikit signal dan tahu buy signal macam mana, sell signal macam mana, at least Tuan ada pegangan untuk Tuan bertindak dalam saham. Janganlah harga saham tu jatuh, lepas tu tak tahu nak buat apa, lepas tu biar je macam tu. So dia akan merisikokanlah dalam aktiviti trade saham ni. Maksudnya Tuan berpeluang ataupun berisiko hilang semua duit habis. Daripada katakan 4,000 masuk, boleh jadi tinggal RM50 je. So kita tak nak buat macam tu dalam saham. Okay, dalam saham bukan objektifnya kita nak beli dan simpan saham tu sampai habis duit kita semua. Tak nak. Okay, kalau kita loss pun kita akan loss pada minimal, dan kita nak buat profit tu adalah maksimum. Okay, itu adalah dia punya objektif dia. Tetapi dalam
masa yang sama tuan ada masalah bila tuan beli saham tu dia dah naik tuan tak jual, betul? Betul. Itu pun juga masalah technical analysis. Sebab dalam technical analysis, bila sesuatu saham tu dia naik, dia ada satu paras yang kita dah nampak ini adalah sell signal yang kita boleh jual. Benda tu yang kalau saya lihat mungkin saya nampak. Ya, orang kaji saham mungkin nampak, tapi kalau tuan tak kaji tuan takkan nampak. Jadi bila tuan nak dia harga saham tu naik tu tuan tak tahu ini dia boleh naik lagi ke ataupun dia jatuh. Because of tak nampak sell signal tersebut. So itulah ilmu technical analysis yang saya sarankan tuan, kalau tuan belajar benda ni tuan akan lagi seronok sebenarnya trade saham. Okey, dan tuan takkan susah-susah nak tanya pendapat orang ataupun pergi dekat dalam forum group untuk tanya pendapat orang lain. Okey, belajar untuk buat keputusan sendiri. But after all, apa yang saya cakap ni dia bergantung kepada apa yang tuan nak sebenarnya dalam saham. Adakah tuan betul-betul serius untuk buat saham ni ataupun tuan buat saham ni sekadar suka-suka sahaja. Itu juga akan menentukan tuan boleh fokus ataupun tidak dalam proses ni lah. Sebab tu saya, kalau follow saya dalam live sebelum ni, saya cakap nombor satu adalah minat kita dalam saham. Dia bukan sebab kita nak buat duit ke tak, tapi kita memang suka saham. Kita memang nak kuasai benda ni, dan kita nak, bila kita trade saham tu kita rasa kita buat something. Dan bila kita profit saham tu kita rasa win bila berjaya buat profit. Dan kalau loss kita tak rasa down sangat sebab kita buat benda tu dengan minat. Sama macam kita suka main bola sepak, kalau orang tackle kita akan bangun balik. Kalau jatuh kita akan bangun balik. Kalau luka kita takkanlah menangis sebab kita minat benda tu. Sama juga orang minat mancing, kadang-kadang tak balik, tak dapat ikan sebab dia buat dengan minat. So sama juga dalam saham ni kita perlukan minat benda tu. It's not just about money, it's about lakukannya dengan minat, dengan kesungguhan, dan dia punya hasil dia tu adalah profit saham yang kita boleh buat dalam saham. Itu yang beauty lah yang saya nampak tentang saham. Tapi after all tuan kena jawab soalan saya, adakah tuan betul-betul serius ataupun tuan sekadar treat saham ni suka-suka sahaja. Soalan ni akan menentukan next step tuan. Macam tu. Saya serius, tapi modal tak berapa besar lah. Ya, okey, tak apa. So kalau kita berkaitan dengan modal, kebanyakan orang juga ada masalah modal. Jawapan saya adalah kita kena kumpul lah sikit-sikit. Okey, kalau ada pendapatan tu buat pay yourself first supaya kita buat persediaan kalau nak terlibat dalam saham. Bukan bermaksud kalau kita cakap nak beli saham ataupun nak terlibat dalam saham, esok buka pasaran saham terus kita kena beli. Tidak maksud macam tu. Tetapi kalau kita nak terlibat dalam saham, kita buat preparation dari segi modal, dari segi ilmu, dari segi kefahaman kita, dari following proses belajar dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan kita minat saham lah basically. Betul. Macam tu. Okay, alright. So far okay tuan? Alhamdulillah. Lega hati ni. Rasa lega sikit Lega. Okay, ada walaupun apa-apa loss tuan? Tu banyak. Walaupun loss tu pada saya banyak, tapi saya masih happy. Saya tak menyalahkan siapa-siapa, saya tak menyalahkan even company yang saya beli, yang rugi tu pun saya beli pun saya tak salahkan dia. Ini adalah pada saya masih belajar. Betul. Okey, masih belajar lagi. Itu sebab saya sekarang ni saya mencari sifu, cari maklumat. Pasal sekarang ni sebab saya trade my own. Maksud saya jual beli sendiri. Saya guna platform sendiri, saya tak guna remiser lagi dah. So semua online saja sekarang ni. So jadi pada saya untung rugi tu itu masalah saya. Ya, betul. Cuma saya sekarang cari coaching lah, saya perlukan coaching ni lah. Buat macam kata Tuan Rizan cakap tu, TA lah pada saya tu penting lah. Mungkin FA tu mungkin terlalu simple sebenarnya, terlalu senang sebenarnya kita boleh kaji sebenarnya FA tu. Cuma TA tu lah. TA tu sajalah yang membandingkan kepada saya sangat tu. Tak apa, mulakan daripada asas. Okey, nanti kita ada sesi newbie saham mastery online. Kalau tuan berkesempatan 7 Mei ni boleh daftar untuk program tu. Saya akan explain daripada asas macam mana tuan boleh nampak hala tuju tuan dalam saham. Mungkin dia akan membantu tuan lah untuk macam tuan join saya dekat program M+ online kan masa tahun lepas. Itu adalah saya punya presentation yang simple. Saya tak share tentang strategi dan hala tuju. So dalam newbie kan saya ada invite kan untuk sesi esoknya kan, tapi tuan tak datang ingat tak? Besok bila? Pasal saya kena, betul. Sebab saya kena balik KL masa tu, memang saya tengah rushing sebenarnya tu. Saya dah ada temu janji dekat KL nak ada janji dengan orang tua masa tu kan. Saya faham. Yes, betul. Memang saya nak datang tapi saya dah janji memang tak berkesempatan kan. Balik. Yes, memang saya galak juga masa tu lah.
Betul, tak apa. Nanti kita akan ada sesi-sesi secara online. Saya harap tuan boleh follow. Dan saya sebenarnya memang nak share lebih banyak lagi. Sebab ramai sebenarnya orang persep saham ni susah. Ramai orang fikir nak belajar saham ni pening kepala. So itu masalah ramai newbie dekat luar sana. Saya punya usaha adalah cuba nak fahamkan orang benda yang basic dan penting apa yang dia kena tahu. Kadang-kadang dia cuba baca semua benda dan dia rasa saham ni banyak benda nak kena tahu. Sebenarnya tak. Bukan semua benda kena tahu, tetapi you kena tahu benda yang sikit tetapi yang membantu you untuk buat keputusan dalam beli saham dan jual saham. Dan proses belajar ni datang dengan minat. InsyaAllah dengan minat, insyaAllah you akan boleh go through the process. Inilah macam tu. Sikit-sikit kita buat, insyaAllah. Okay tuan. Okay, so rasanya okay sikit sesi kita pada hari ni? Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Daripada Sama-sama. pagi saya tunggu sebenarnya. Ya, okay, right. Saya pun risau juga. Dia ni keluar masuk ni kamera kejap ada kejap tak ada ni. So alhamdulillah kita dapat juga sesi pada hari ni dan mungkinlah keberkatan Ramadan tuan dapat peluang macam ni, okey. Jadi saya tukar telefon ni. Ya ke? Okey, salahkan telefon ya tuan. Okey. Dia macam ni tuan. Kalau kita nak kita akan cari jalan tuan. Betul tuan. Saya tak peduli. Handphone problem kita cari handphone lain. Tak boleh ada kat sini kita keluar. Tak ada line kita cari tempat yang ada line. So sikap tu yang akan menentukan kita berjaya. Ramai orang dia buat susah sikit dia give up. Dia give up. Sebab dia tak ada kesungguhan lah dalam. Saya rasa tuan ada kesungguhan tersebut. Cuma kena polish sikit dan dibimbing dengan cara yang betul. Dan insyaAllah tuan akan juga lebih seronok. Sebenarnya saya rasa tuan tak stres sangat trade saham. Sebab tuan tadi siang seronok. Tuan seronok dan berlapang dada kan. Tapi kalau boleh apa kata jadikan saham ni sebagai satu sumber pendapatan yang lebih baik. Janganlah tempat kehilangan wang pula kan. Betul. Itu yang paling penting tu. Ya, sedangkan ada peluang untuk buat profit macam tu. Jadi kena buat dengan betul lah, cara dengan betul lah. Okey, so saya rasa itu sahaja untuk sesi kita pada petang ini. Dan sebelum kita akhiri, saya nak minta tuan value lah apakah yang tuan rasa untuk sesi saham mastermind session bersama dengan saya ni. Agaknya kalau katakan value monetary berapa ringgit agaknya ataupun berapa ratus berapa ribu ke yang tuan rasa sesuai untuk sesi seperti ini. Yang kalau saya luangkan masa saya dengar apa yang tuan nak cakap atau siapa-siapa nak cakap tentang masalah di dalam saham dan saya offer sedikit pandangan macam mana nak buat, agaknya berapa value yang tuan letakkan untuk SMS kita pada hari ini? Okey, untuk value kita yang memanjangkan lebih kurang dalam 20 ke 25 minit ni. Okey. Kelegaan hati saya dan kesenangan hati saya kalau untuk membayar, saya letakkan harga dalam RM150. RM150. Okay, alright. So alright, so terima kasih banyak tuan atas feedback tuan dan masa tuan. Saya doakan tuan berjaya dalam apa yang tuan buat. Okay, dan sama-sama semuanya. All the best. Boleh follow kami di Nizam Malik page dan boleh hubungi tim saya, tim Samastri, Cik Wani dan sebagainya kalau tuan perlukan apa-apa support daripada kami lah. Memang saya dalam NSM. Dalam NSM. Okey, dalam NSG ya. Okey, alright. Kita NSG itu. Okey, alright. So terima kasih banyak tuan atas support tuan. Kalau ada kawan-kawan yang berminat nak belajar saham, boleh invite untuk follow Nizam Malik page. Okey, dan hopefully kita boleh ada sesi-sesi macam ni di masa akan datang. Okey, so all the best untuk tuan. Selamat berbuka puasa lah. Lambat lagi nak buka puasa ni, tapi nanti kita buka puasa sama-sama nanti, okey. Alright, so terima kasih. Okey. Ya. Ni nak buka bursa marketplace lagi, nak screening lagi ni. Boleh tuan. Okey. Buat kajian saham dulu, okey. Alright, terima kasih banyak. Assalamualaikum terima kasih, tuan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Barakallah tuan, insya-Allah. Terima kasih. Bye-bye. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, alright. So kita baru sahaja selesai dengan sesi saham mastermind session kita pada petang ini. Kita dah berlangsung lebih kurang 1 jam setengah. Okay, so kita ada 3 members ataupun peserta kita pada petang ini. Alright, so seronok. Saya sebenarnya seronok dapat mendengar perkongsian pengalaman trade saham daripada
peserta saham mastermind session saya ni, SMS. Okey, dan ada juga yang completely zero knowledge, langsung blur-blur tak tahu apa. Okey, dan semua tu adalah level-level setiap orang tak sama. Okey, jadi tak kisah di mana sahaja level anda, saya pasti sekiranya anda ada minat dalam saham ni, anda juga boleh mulakan langkah dalam saham. Saya harap apa usaha saya pada sesi SMS ni, Saham Mastermind Session ini, dapat membuka minda anda tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey, dan sekurang-kurangnya menyuntik minat, sebab minat ni nombor satu. Dan hopefully sesi macam ni kita boleh buat banyak lagi, dan anda yang menonton hari ni mungkin satu hari nanti boleh jadi guest saya untuk saya interview pula apakah isu ataupun masalah yang anda hadapi. Dan insyaAllah sesi Saham Mastermind Session ni kita akan adakan lagi, dan plan saya adalah untuk invite student-student saya pula, student-student saya yang dah berjaya buat profit dalam saham, yang datang dari newbie sampai saya guide sampai boleh buat 3 ke 4 angka, 5 angka dalam saham. Saya nak invite mereka untuk share pengalaman mereka macam mana membina langkah dalam saham ni. Okey, daripada tak tahu apa tentang saham sampai boleh buat profit dalam saham. Okey, saya nak minta student-student saya spotting sikit lah, boleh share pengalaman mereka belajar saham. Okey, dan sebenarnya macam ni lah, bila saya invite untuk live, bukan kita nak tunjuk kita pandai, bukan kita nak tunjuk kita bagus, bukan nak tunjuk kita ni kaya raya, tetapi niat kita adalah untuk berkongsi sedikit ilmu, sedikit pengalaman. Semoga apa yang kita buat ni dapat membantu orang lain. Kita tak tahu siapa yang kita bantu secara live. Okey, dan semoga ada pahala lah dalam usaha kita pada hari ini. Dan for sure dalam bulan Ramadan ni, sekiranya ada kebaikan berkongsi ilmu, kita mendapat gandaan pahala dalam bulan Ramadan seperti ini. Okay, so saya harap anda boleh bantu saya untuk klik button share, alright, dan invite lebih ramai kawan-kawan untuk tonton sesi ulangan, sesi live video ini. Alright, dan yang terakhir daripada saya sebelum kita akhiri, saya nak maklumkan berkaitan dengan sesi Newbie Saham Mastery Online yang akan diadakan pada 7 Mei 2020. Okey, dan anda boleh enroll ataupun daftar untuk sesi Newbie Saham Mastery Online ini, dan linknya untuk pendaftaran anda boleh dapatkan di ruangan caption sesi live ini. Ada link untuk Newbie Saham Mastery Online. Okey, so anda boleh klik link tersebut, ada info lanjut, dan anda boleh daftar secara bukan secara percuma. Kita ada cost untuk sesi Newbie Saham Mastery, sebab ini adalah value added content yang saya buat dalam program Newbie Saham Mastery saya, dan kita online kan sesi ini. Okay, so bagi anda yang berminat, anda boleh join saya dalam Newbie Saham Mastery Online. Julung-julung kali saya adakan. Okey, dan insyaAllah kita akan adakan pada 7 Mei 2020 ini. Okey, so fee-nya untuk berada dalam Newbie Saham Mastery Online adalah sebanyak RM97 sahaja. Okey, bawah RM100, tetapi insyaAllah anda akan ada belajar banyak perkara tentang saham. Anda akan nampak hala tuju anda dalam saham, dan kita cuba untuk explain secara online. Saya tunjukkan presentation saya, case study dan sebagainya. Semuanya anda akan belajar dalam sesi Newbie Saham Mastery Online secara live bersama dengan saya di Newbie Saham Mastery Online Group. Okay, dan bila anda buat pendaftaran, kita akan invite anda masuk ke group. Dalam tu anda akan dapat info berkaitan dengan program-program yang kita akan kendalikan nanti. Okay, alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi pada petang ini. Saya harap anda suka dengan Saham Mastermind Session. Okay, dan kalau kita buat lagi, anda boleh join sesi Saham Mastermind Session ni. Okay, alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi pada petang ini. Terima kasih banyak sekali lagi, dan mohon maaf sebarang salah silap, tersalah kata dan sebagainya dalam sesi saya. Okey, saya harap apa yang saya buat ni bermanfaat, dan kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Selamat berbuka walaupun lambat lagi nak berbuka kepada anda semua yang berpuasa, dan all the best untuk anda semua di mana sahaja anda berada. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. Jumpa lagi. Bye bye.